Continue, right. Okay, so untuk kelas hari ni, kita nak continue kita punya kelas regarding dengan kita punya hari tu last kali kita pergi tengok restoring, betul? Okay. So hari ni kita nak tengok iaitu ray casting sebelum kita masuk ray tracing. Sebelum ray tracing, dia ada ray casting dulu. So you guys kena faham dulu apa benda itu ray casting sebelum kita pergi ke ray tracing. Alright, okay. Najiha, kelas awak seorang je kan? Yang lain semua tak ada. Acong tak ada. Semua tak ada. Awak seorang je. Kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Okay. Kita nak tengok kita punya ray casting dulu. Alright, okay. Alright, okay. Ray casting Alright, okay. Kalau tengok pada slide yang saya tunjuk ni ray casting is a render technique, okay, that used in computer graphic and computational graphic geometry. Is capable to create a 3-dimensional punya perspective tapi dalam 2D punya mapping. Okay. Dalam bahasa biasanya adalah ray casting ni dia punya teknik dia boleh menampakkan kita bila kita tengok satu benda tu dalam bentuk 3D. Tapi sebenarnya dia adalah 2D punya environment. Seperti yang kita biasa tengok lah. Okay. Yang di mana sebenarnya ray casting ni didevelop oleh saintis dekat mathematical punya application group pada tahun 1960 yang dikenali sebagai the most basic rendered punya methodology. Alright, okay. So dia bagi tahu dekat situ dia adalah di mana 3D punya environment tetapi 2D punya 3D punya environment 3D punya perspektif, minta maaf. Kita dapat tengok 3D punya perspektif tapi pada 2D punya environment ataupun 2D punya mapping. Alright, okay. Secara reality ni okay, maybe awak tak faham lah dia punya wordings dia. Saya pun mula nak memahami tu agak pelik sikit lah. Okay. Macam mana kita nak tahu dia 3D tapi dalam 2D? Okay. Apabila kita bermain game Counter Strike. Tahu game Counter Strike? CS. CS tu adalah sebenarnya adalah 2D punya games. 2D punya games. Tapi kita akan nampak dia macam 3D. Kenapa kita nampak dia macam 3D? Sebab dia menggunakan satu perspektif mata kita sahaja untuk tengok. Dan dia menggunakan satu light source sahaja untuk rebounds. Maksudnya, jikalau matahari tu sebelah kanan, macam mana kita pusing pun matahari tu akan sebelah kanan. Jadi kita ada shadow. So bila kita pusing mata kita dekat sebelah sini, kita akan nampak, oh sini ada block. Kita pusing ke sini, oh sini ada bangunan, sini ada pintu. Tetapi sebenarnya dia adalah 2D punya environment. Kita saja nampak dia macam 3D. Alright? Okay. So, boleh faham kan? Tahu kan? Okay. Macam dia sebenarnya ray casting dengan ray tracing ni dia more on kepada gaming punya metodologi. Itu sebab dalam awak punya case study tu saya suruh awak search game. Game apa yang menggunakan teknik ray tracing dengan ray casting. Alright, sebab memang game memang banyak sampel. Okay, so kalau macam for example game yang menggunakan ray tracing ni adalah seperti, remember tak yang dulu kita ada main game Lara Croft, Tomb Raider. Bukan Tomb Raider yang baru ni The Tomb Raider the first version dulu yang awak nampak Lara Croft tu kotak-kotak sebenarnya kan. Itu adalah the first version menggunakan ray casting. Dan juga apabila kita bermain game Minecraft, yang current ni adalah Minecraft lah, betul kita akan nampak Minecraft. Minecraft tu sebenarnya bukan game 3D dia adalah game 2D. Tapi kita nampak macam 3D punya environment. Okay, macam mana dia manipulate? Macam mana dia boleh menukarkan pemandangan kita menjadi 3D daripada 2D punya environment. Alright, okay. Sebenarnya dia ada teknik dia buat. Okay, macam mana dia menggunakan that kind of punya metodologi lah. Alright, okay. So kalau tengok kat sini, okay, di mana okay, ray tracing dia mampu mengubahkan kita punya limitation of data yang masuk dalam 3D punya projection tu supaya kita akan nampak viewpoint kita lebih besar daripada sepatutnya. Yang di mana ray casting ni adalah dia cast
dia memancarkan a group of a certain geometry constraint sahaja. Okey, dia tak produce semua, dia hanya memancarkan apa yang perlu kita tengok pada mata kasar kita sahaja. Okey, so kalau secara logically-nya adalah di mana raycasting ni adalah dia menghasilkan satu pemandangan yang di mana bila kita tengok depan, depan sahaja yang kita nampak. Belakang dengan kiri, kanan semua tak ada. Okey, kita akan nampak direct sahaja. Macam mana dia jadi 3D sir, sedangkan kita tengok 2D? Okey, 3D tu terhasil disebabkan ada lighting yang masuk dekat dalam kita punya objek. Lighting yang dibiaskan pada kita punya objek. Alright, okay. So, kalau kita nak tahu dia punya level of raycasting tu sebenarnya dulu pun ada gak game lah yang menggunakan raycasting. Okay, so kalau saya tunjuk awak sampel, kejap if like say saya tunjuk awak sampel, not this one. Okay, saya tunjuk awak sampel this one. Okay. Okay. Kalau awak tengok, semua orang pernah berada di sini kan? Pernah berada di sini. Okey. Jikalau awak tengok ini gambar a certain image of dalam kita punya Counter Strike. Okey. If like say kalau you guys tengok yang saya buka sekarang ni ataupun dengan yang saya tunjuk sekarang ni, okey, ini adalah more kepada ray tracing. Kenapa saya kata kepada ray tracing? Sebab dalam game yang baru yang diorang dah update ni, dia menggunakan metodologi yang more on kepada ray tracing sebab dia nak buatkan real life. Yang kita panggil raycasting. Raycasting ni sekarang dah jarang orang pakai. Raycasting ni adalah pada game-game dulu. Yang macam ni. Ini kita panggil raycasting. Okey. Yang di mana dia punya petak-petak je kita nampak. Kita nampak kotak-kotak je sebenarnya. Sebenarnya mapping ni pun macam nak tak nak map. Kalau awak tengok dekat dinding yang dekat pistol tangan orang ni kan ada dinding belah kanan ni. Kalau awak tengok corak bawah tu macam tampal nak tak nak tampal je. Kotak kat depan tu macam boleh tenggelam je. Macam tak logik. Betul kan? Ini kita panggil raycasting. Yang di mana dia akan memberi kita perspektif apa yang kita nampak sahaja. Dia akan render apa yang kita nampak sahaja. Alright? Okay? Ini adalah this kind of sample lah. Macam mana dahulu orang menggunakan raycasting. So sebenarnya dalam raycasting ni, kalau dululah zaman-zaman saya buat 3D dulu, memang macam inilah kita orang punya output raycasting. Okay. Kalau awak tengok yang dulu-dulu punya kartun-kartun 3D lah. Sebelum hidupnya Jimmy Neutron. Jimmy Neutron saya lupa yang ada kartun macam kita punya kartun apa tu? Upin Ipin. Dulu kita ada kartun Jimmy Neutron Sebelum ada Jimmy Neutron tu ada few cartoons yang ada lah. Okey. Yang di mana kebanyakannya diorang menggunakan ray tracing punya konsep. Okey. Ray tracing punya konsep tu maksudnya bukan menggunakan ray tracing lah. Sebab dulu kita punya graphic card kita tak berapa power. Dan kita punya processor pun tak berapa bagus. So jadi memang kena maksimum kita boleh pergi ray tracing sahaja. Alright. Okay. Maksimum kita boleh pergi raycasting saja. So bila CPU dah di-upgrade, sistem dah di-upgrade, GPU pun dah di-upgrade, barulah diorang boleh menghasilkan ray tracing yang di mana kita akan menampakkan reflection pada kita punya surface yang mendatangkan realistic zoom pada kita punya environment. Tak kisah animation ke ataupun kepada gaming punya environment. Alright, okay. Itu sikit berkaitan dengan raycasting. Boleh? Boleh guys? Alright. Okay, kita continue lagi dekat sini. Jadi saya akan tunjuk awak sampel. Okay, kalau awak tengok kat situ lagi dia bagi tahu compared to ray tracing, raycasting is faster as it limits by one or more geometric constraint. This is one of the reason why raycasting was the most popular rendering tools in early 3D games. Alright, okay. So dia bagi tahu raycasting ni sangat-sangatlah cepat. Kenapa dia cepat? Sebab dia tak render semua environment. Dia hanya render apa yang ada dekat depan mata kita sahaja as a single computation. Okay, yang
kita nak je. Bahagian depan tu je, selapis je dia render. So belakang-belakang tu dia letak render. Okay. Tetapi kalau macam saya bagi tahu tadi lah, apabila kita menggunakan ray tracing ni, dia punya environment dia taklah realistic. Dia akan jadi macam cartoonish sikit lah. Right. Okay. So secara directnya, okey, ini yang kita nampak dalam reality dia, macam mana yang dikatakan sebagai ray tracing environment dia. Okey, kalau awak nampak kat situ ada gambar, ini bukan Freemason ya. Ah, dia nampak macam Freemason tapi bukan Freemason tau. Okey, so mata kita memandang objek yang awak nampak macam kotak-kotak tu tau. Okey, mata kita memandang pada viewpoint yang kita nampak. So, kita castkan kita punya pandangan kita pada objek. Yang warna hitam tu, yang kotak-kotak tu adalah dia punya wall yang kita nak tengok. Okey, so kamera tu yang dia akan project benda yang sepatutnya ada dekat kita punya wall dan sebagainya. So, kita akan nampak apa benda yang kita direct sahaja. Okay. So, dekat situ dia akan determine sebenarnya macam mana kita punya representation of kita punya shape dan last render image yang kita nak castkan pada kita punya screen ataupun kita punya objek. Alright. Okay. Boleh? Okay, guys. Oh, semua senyap. Oh, alright. Okay. Okay. Kita tengok sikit video. So, at least you guys tahu. Sekejap eh. Okay, cuba tengok dia dulu. Okay, ini sampel. Ini dulu, okay, yang di mana zaman saya dulu kita orang main game maze sebelum ada ni. Dia punya apa game-game tu. Ini kita panggil game maze. So, kalau awak nampak, sebenarnya kita nampak macam 3D betul. Kan? Nampak macam 3D kan? Tapi sebenarnya dia bukan 3D, dia 2D. Okay, kalau perasan awak nampak bila kita, yang ni, yang awak nampak sekarang dekat skrin, awak perasan tak? Dah hilang dah. Sekejap saya return balik belakang. Sekejap saya pause. Okay. So, perasan tak dekat kita punya gambar ni? Okay, dekat sini. Okay, nampak tak kita punya laluan ni? Awak nampak tak batu kiri dengan kanan ni dia lebih gelap daripada batu yang dekat depan tu? Perasan kan? Kan? Okay, kenapa dia buat dia kind of punya tu? Sebab dia tahu jikalau dia orang ada buat dua different shade color, dia akan create depth, kedalaman, depth. So, bila ada depth, kita akan presume, oh sebenarnya benda ni adalah 3D, benda ni adalah susah sebenarnya. Tak, sebenarnya dia adalah 2D sahaja. Kita sahaja yang nampak dia macam 3D. Kenapa dia nampak macam 3D? Sebab kita panggil sebagai eyes illusion. Awak perasan tak dekat depan tu ada dua biji lampu? So lampu tu kita pre-assume dia memancarkan. Okay? Lampu tu kita assume dia memancarkan pada kita punya environment. Tapi sebenarnya dia tak memancarkan apa-apa pun. Memang dia orang dah tukarkan siap-siap dekat tepi ni. Memang color ni adalah warna putih. Yang ini adalah warna hitam. Okay? Memang environment dia memang macam tu. Alright. Okay? So awak tengok Yang tadi sepatutnya sini warna putih betul?
Tapi yang sebelah sini awak nampak tak? Ini warna putih, yang dalam tu pula warna hitam, betul? Dia sebenarnya illusion. Tapi kalau real life ray tracing, dia akan ikut apa mata pandangan kita yang kita akan nampak secara realiti dia. Kalau dekat itu sepatutnya lampu, memang kita pusing 360, memang situ je lah lampu. Dia tak akan berubah. Sebab dia tahu, dia ikut realiti dia macam mana. Alright, okay. So, ada satu lagi yang dekat sini kalau awak tengok. Ini adalah game lah. Ah, Dulu kita ada panggil maze lah sebenarnya. Maze benda ni. Alright, okay. Okey, ini sampel dia lah. Okey, ini di mana yang dia cuba nak tengok environment dalam bentuk 3D tapi pada 2D punya mapping. Alright, okey? Boleh? Okey, memang awak akan rasa ya benda yang search betul tak, memang zaman saya memang benda ni lah. Zaman awak tak dilahirkan di kind of punya ni. Awak dilahirkan pada zaman Angry Bird. Tahu Angry Bird kan? Awak dilahirkan pada zaman Angry Bird. Saya dilahirkan pada zaman Game Brick. Tahu Game Brick tu? Yang warna kuning tu, yang tekan-tekan-tekan tu, yang brick turun tu. Tetris lupa. Tetris. Saya dilahirkan pada saya dilahirkan zaman Tetris. Awak dilahirkan pada zaman Angry Bird. So 2 tahun yang berbeza lah. Alright. Okay. Okay, satu lagi sampel. Kita tengok je satu lagi sampel yang di mana sekejap sekejap. Tadi saya ada sekejap. Ini dah. Okay. Yang tadi tu dia more on kepada environment lah. Ini yang game betul dia buat. Okay. So okay, awak boleh tengok macam mana dia buat ni Sebelumnya ada Counter Strike. Macam ni lah dia orang cuba test Okay. Ya, betul. Cuba awak tengok dia punya FPS dia berapa. Ah. Kenapa FPS dia laju? Sekarang ni FPS kita tak dapat reading macam ni. Sebab raycasting ni dia bukan 3D punya. Dia nampakkan macam 3D tapi dia 2D environment. That's why dia punya reading boleh laju. Kalau sekarang ni kita nak kena generate 3D environment keseluruhan, kita nak kena generate. Itu yang problemnya dekat situ sebenarnya. Okey, kalau awak nampakkan tadi orang ni yang dia fire. Betul dia fire-fire kan? Okey, bila dia fire-fire, dia dah bagi tahu objek yang dekat depan ni semua memang boleh fire, akan ada efek yang bulat tu. Tetapi kalau dia fire dekat hitam tu tak ada efek. Right, sepatutnya akan ada efek tapi tak ada sebab dia dah lostkan benda tu. Alright.
Alright, okay. So itu adalah serba sedikit tentang dia punya environment dia. Alright, so boleh dapat tak ada idea macam mana orang menggunakan raycasting ni? So kalau saya bagi awak yang slide tu memang awak takkan faham lah. Kalau awak cari kat internet pun takkan faham. Tapi realiti dia sebenarnya ray tracing, raycasting ni adalah di mana kita akan nampak environment 2D, environment 3D tapi dalam 2D punya worlds. Alright, okay. So far okay? Boleh? Understand sebab recasting ni dia more on kepada metodologi macam mana kita nak apply dan sebagainya. Alright, okay. So sekarang ni apa kata kita tengok macam mana bezanya antara recasting dengan ray tracing. Sebab ray tracing is another step selepas recasting. Dulu orang pakai recasting. Sekarang ni kita dah pakai ray tracing. Kenapa ray tracing ni lebih bagus? Kenapa? Sebab dia generate realism pada dia punya end of the rendering punya method. Okay. So kita tengok efek dia selepas kita menggunakan ray tracing. Okay. Sekejap Okay. Okay, cuba tengok ni. Ini adalah comparison between ray casting dengan ray tracing. Okay. So nampak tak beza dia? Ray casting dengan ray tracing. Maksudnya ini adalah environment dalam game Minecraft. So bayangkan kalau Minecraft tu kita ambil method yang sama, kita render menggunakan ray tracing. So bila ray tracing kita akan nampak lebih realism dia. Okey. Kalau kita nak tengok realism dia, kita tengok kat belakang sikit. Okey, jap Okey. Okey, awak nampak tak? Okey. Yang sebelah kiri ni adalah ray tracing. Sebelah kanan adalah ray casting, betul? Kalau awak nampak sebelah kanan ni dia macam cartoonish sikit, betul? Kartun. Awak nampak gelas dekat dia punya pintu gelas dia nampak ada macam ada garis-garis situ menunjukkan itu adalah gelas lah. Ada reflection dekat situ. Alright, okey. Dan kalau perasan dekat sebelah ray casting tu pun tak ada cahaya matahari, betul? Sebab dia tak ada realistik. Kita tak apply realisticalism dia. Tapi bila kita masukkan dalam ray tracing, baru dia ada reflection. Oh, keluar iklan pula. Sekejap, sorry. Saya tak beli yang premium Saya pakai biasa je. Okey. Yang ni paling best. Nampak tak yang reflection air tu? Lagi sekali Ini air biru. Ini air biru tau. So kalau biologi kita akan nampak biru tu adalah air, indication of biru tu air. Kalau coklat adalah tanah, kalau hijau adalah rumput, betul. Okey. So bila kita menggunakan this kind of punya environment, kita punya processing kita akan jadi lebih laju sebab dia tak render benda yang banyak.
Okey, dia hanya render benda yang sikit saja, tapi kita punya realistism kita kurang. Kita takkan dapat yang betul-betul macam mana kita nak. Tapi once kita dah convertkan benda ni kepada realism, okey, kita akan nampak ada reflection dalam air, ada wave dekat dalam air. So dalam kita punya ray tracing nanti yang kita akan belajar, sebenarnya benda ni yang kita akan nampak. Function ray tracing adalah untuk create realism dekat dalam kita punya environment, in which dia ada pro and cons. Kalau macam for example, untuk raycasting ni kita boleh menggunakan minimum requirement untuk kita punya hardware. Macam for example kita ada laptop yang low spec ke dan sebagainya, kita masih lagi boleh main dekat punya games. Okay? Tetapi jikalau kita nak yang high level punya macam yang sebelah kanan tu, kita memerlukan yang high spec sikit. Maybe ada graphic card, maybe ada RAM yang lebih, ada capacity hard disk yang lebih sebab dia nak storing data dan dia nak process all the data yang ada dalam kita punya environment. Okay, rumput pun kita nampak real lah dekat situ kan. Okay, nampak perbezaan dia lah antara raycasting dengan ray tracing. Okay, ini adalah ray tracing lah. Alright. Benda dia akan nampak real lah bila kita menggunakan dia sekarang punya method. Okay. Dah tengok ni sampel kan? Okay, sekarang ni saya nak tanya. Dalam filem, dalam filem animasi lah. Animasi manakah yang menggunakan ray tracing? Bukan ray casting Animasi mana yang menggunakan ray tracing? Monster? Ha. Ah, Monster apa? Animasi apakah yang menggunakan ray tracing? Tadi bukan ray casting tau. Ray casting tu yang kotak-kotak-kotak tu. Saya nak cerita sekarang ray tracing. Animasi apakah yang menggunakan ray tracing? Tak ada. Bawa tak? Bawa tak menggunakan. Barbie. Yes, Toy Story. Toy Story menggunakan ray tracing. Okay. Okay. Saya banyak tunjukkan pada game sebab sebenarnya game banyak apply ray tracing dengan ray casting. Dalam kita punya dunia animasi kita kurang banyak menggunakan tu. Dan untuk pengetahuan awak nanti bila keluar awak bukan sahaja akan jadi animator untuk animasi saja. Awak boleh juga masukkan dunia awak yang awak belajar ni ke dalam game punya environment sebab nanti awak akan buat animasi untuk gaming Okey. Dalam bidang kita nak bercerita berkenaan dengan bidang filem dan animasi. Ini filem dan animasi Dalam bidang filem dan dengan animasi, kalau ray casting ni memang tak ada pakai dah sebab kita tak gunakan that punya metodologi. Sekarang ni kita banyak menggunakan ray tracing. Ray tracing ni kalau macam kawan awak bagi tahu tadi, kalau fully animasi dalam cerita Toy Story. Toy Story memang menggunakan ray tracing. Tetapi kalau dalam filem pula, kalau awak tengok kita ada filem Iron Man, kita ada filem apa yang gaiju tu saya lupa Yang robot dalam air tu. Yang robot dalam air lawan dengan Godzilla tu. Saya lupa nama. Yes, Pacific Rim. Dalam Pacific Rim dia menggunakan ray tracing. Okey. Kalau tengoklah, awak tengok cerita yang mana yang ada banyak reflection, yang ada banyak shining punya part macam dalam Iron Man menggunakan ray tracing. Lepas tu dalam Lumba Crater, kalau game kita ada game Lumba Crater ni for Speed menggunakan ray tracing. Dalam cerita Pacific Rim menggunakan ray tracing. Dalam cerita baru ni apa Atalia saya lupa nama perempuan cerita baru ni. Sorry, tu Anita. Okey, Alita. Alita pun menggunakan
ray tracing. Kenapa Alita menggunakan ray tracing? Sebab dia nak combinekan the 3D punya environment dengan dengan dia real life punya environment. That's why dia apply that kind of punya tracing dekat dalam tu. Okay. So you punya zaman dah zaman ray tracing, bukan zaman ray casting. Tetapi ada juga orang yang nak main game Minecraft tu. Saya tak tahu kenapa ramai orang yang suka main game Minecraft sampai famous gila game Minecraft tu kan. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang masih mencipta ataupun menghasilkan game yang menggunakan konsep sebagai ray tracing, ray casting lah, iaitu menggunakan blocking. Alright. Okay. So, kalau kita continue, boleh kita continue balik lagi sikit? Alright, okay. So macam saya bagi tahu tadi lah, okay. Sample of game yang ada macam for example Lara Croft dulu yang di mana menggunakan konsep di mana dia menggunakan raycasting lah, okay. Dan ini adalah sample yang zaman-zaman dulu lah apabila orang main game menggunakan raycasting. Alright. Untuk environment kita punya animation. Alright, okay. Dan sampel-sampel lain yang kalau kita dapat sebenarnya adalah di dalam kita punya animasi kita sendirilah apabila kita tengok macam mana dia boleh apply raycasting. Saya tak nak fokuskan pada raycasting. Kenapa raycasting tu saya akan bawa pada minggu depan. Kita akan discuss dengan lebih further. Kita punya raycasting macam mana, method dia macam mana kita nak apply. Tapi untuk pengetahuan you guys, memang raycasting sekarang ni more on kepada gaming punya environment. So jangan silap Jangan tu, sir ni ajar kelas gaming ke saya ajar kelas animasi? Tak. Animasi awak ni memang boleh di-apply pada kelas gaming, pada gaming, okey? Tapi budak gaming tak boleh masuk animasi sebab dia tak belajar animate. Budak game belajar buat game je. Awak belajar buat karakter dalam game. Alright? Okey, dua benda yang berbeza. Alright, okey, so far ada soalan berkaitan dengan raycasting. Dia simple saja raycasting ni. Ada soalan? Semua faham raycasting ni macam mana? Okay, right. Okay. Masih lagi ada yang belum buka kamera. Saya nak ambil attendance ni. Buka kamera. Alright. Soalan final saya tak bagi lagi okay. Soalan final nanti saya bagi soalan final. Okay. Soalan final macam saya bagi tahu tu lah. Saya cerita sikit lah. Soalan final awak simple saja. Awak memang ada buat projek yang untuk animasi kan? Apa nama subjek tu? Projek apa tu? Yang dengan Puan Hasmira tu. Apa? Management tu kan? Yang juga kena buat animasi kan? Alright, okay. Yang di mana animasi, you pakai animasi yang sama, you guys just convertkan kepada ray tracing punya method. Itu je. Maksudnya, satu adalah yang ray tracing yang maksudnya ada reflection dan sebagainya. Okay. Dan satu lagi nanti soalan tu saya akan keluarkan. Dia ada, you guys pilih satu saja method yang you guys nak pakai. Either you guys nak pakai raycasting, you nak pakai radio city. Nanti kita ada radio city radio city dan sebagainya. So you render je untuk that kind of punya animation tapi jadikan. So you guys tak payah buat 2-3 kali. Okay. Nanti you present, bila you present nanti you present kenapa you gunakan method ni, apa differentiate method ni dengan method-method yang lain. Itu saja. Tak susah pun. Okay. Minggu depan saya akan explain you berkaitan dengan you guys punya final project. Okay. Boleh? Alright. Alright. So saya nak tanya lagi sekali. Semalam saya ada bagi you guys case study. Ada siapa-siapa ada masalah tak tentang case study? Semua okey Alright, okay. So kalau ada soalan benda awak boleh tanya direct, insya-Allah saya akan cuba jawab berkaitan dengan case study. Cuma saya bagi tahu sekali, case study 2 ni dia adalah by grouping So satu group 2 orang. Kalau mana-mana yang tak ada group dia tinggal single, maksudnya awak buat seorang sahaja. So method dia sama, dah siap, lepas tu you guys pergi balik dekat tu ada Google Form, isi Google Form dan upload awak punya file dekat dalam yang Google Form tu. Alright, okay? Alright, so kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ni. Hopefully that you guys tahu dan saya akan post balik yang kita punya video pembelajaran ni kat dalam you guys punya kelas. You guys boleh check it out dan juga saya akan post juga yang link-link yang video-video yang saya tunjuk kat awak tadi. Alright, okay. So kalau tak ada apa saja untuk kelas kita pada hari ni, kita jumpa pada minggu depan. Thank you guys. Assalamualaikum. Salam. Salam. Thank you.